Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini cikgu akan memberikan sedikit tips bagaimana pelajar-pelajar boleh menulis formula kimia untuk menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan menulis formula dan persamaan kimia, dan seterusnya mungkin juga melibatkan dengan mengira beberapa kuantiti seperti bilangan mol dan sebagainya. Contohnya, jika pelajar lihat dalam soalan peperiksaan, terdapat soalan yang meminta pelajar untuk mengenal pasti beberapa bahan kimia, dan pelajar perlu membaca daripada soalan dan melibatkan memerhati beberapa formula-formula kimia, yang seterusnya dengan formula-formula tersebut pelajar akan menulis beberapa jawapan. Baiklah, sebelum kita mempelajari bagaimana apakah tips-tips yang boleh digunakan untuk menulis formula ini, ada beberapa perkara yang pelajar perlu bersedia terlebih dahulu, kerana ia memerlukan pelajar menghafal beberapa formula. Jika pelajar tidak menghafal simbol contohnya, maka pelajar tidak boleh menulis formula kimia. Dan jika ini melibatkan usaha dari pelajar sendiri, jika dulu-dulu ketika kita sebelum bersekolah, kita diperkenalkan dengan alfabet, dengan huruf ABC, di mana apa yang kita buat adalah pelajar-pelajar didedahkan dengan beberapa grafik, lukisan, dan pelajar mewarna, trace dot lines untuk supaya in the end pelajar dapat mengingat mengingat huruf-huruf ini. Begitu juga dengan nombor, dan juga kalau yang beragama Islam menghafal bagaimana menulis beberapa huruf hijaiyah dalam untuk membaca dalam bahasa Arab ataupun dalam tulisan Jawi. Begitu juga dengan kimia, apabila pelajar sampai ke tingkatan 4, pelajar mempelajari beberapa simbol, di mana simbol-simbol ini pelajar perlu hafal dengan sendiri. Cikgu tak boleh tolong kerana ia memerlukan pelajar berusaha mengingati beberapa nama dan kaitan dengan formula-formula yang berkaitan. Contohnya, kalau kita nak tulis beberapa formula yang biasa, yang common seperti natrium, maka simbol untuk natrium adalah Na. Ini perlu diingat oleh pelajar. Dan jika kita hendak menulis formula logam lain seperti magnesium, Mg, ada waktu dan ketikanya simbol itu untuk contohnya oksigen, simbolnya O, untuk klorin Cl, dan jika dalam bahasa Inggeris kalium disebut sebagai potasium, potasium itu tidak menggambarkan huruf K. Jadi perkara-perkara ini perlu diingati oleh pelajar. Dan ada kala juga beberapa simbol yang memerlukan gabungan beberapa unsur seperti ion polyatom seperti amonium NH4. Jadi simbol-simbol ini pelajar perlu hafal dengan sendiri, dan saya rasa tiada guru yang dapat memberikan tips bagaimana nak menghafal simbol kimia. Oleh sebab itu, ia adalah sama proses yang dilalui oleh pelajar ketika sekolah rendah dahulu, ketika prasekolah, bagaimana sewaktu itu pelajar-pelajar cuba menghafal huruf, dan juga untuk menghafal nombor, dan juga untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah. Jadi proses yang sama berlaku pada tingkatan 4, di mana semua simbol-simbol ini perlu dihafal. Okey. Untuk menulis formula, simbol adalah yang pertama sekali pelajar-pelajar buat homework lah. Yang keduanya adalah pelajar perlu menghafal charge. Charge ini kalau dilihat, dirujuk di dalam buku teks, ada banyak charge yang pelajar-pelajar boleh hafal. Dan kalau dilihat dalam buku rujukan juga, mungkin lebih banyak daripada apa yang dilihat dalam buku teks. Jadi untuk menghafal charge ini, bilangannya positif, positif 2, positif 3, ataupun negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maka inilah tips yang hendak diberikan oleh cikgu pada kali ini, supaya pelajar tidak keliru dengan bilangan charge yang terdapat pada ion-ion yang membentuk sebatian ionik. Alright. Jadi untuk kita mulakan pada kali ini, bagaimana pelajar boleh menulis
simbol dan charge. Charge dengan betul. Baiklah. Yang pertama sekali, cara teknik untuk kita hafal charge-charge ini sangat mudah sebenarnya. Walaupun dalam buku teks ataupun buku rujukan pelajar lihat ada banyak charge yang perlu dihafal, tetapi sebenarnya untuk ion positif, pelajar dikehendaki menghafal secara mentah beberapa ion sahaja seperti hidrogen, lithium, natrium, kalium, amonium, argentum, aluminium. Okey, jadi jika pelajar lihat dalam skrin sekarang ni, ada 7 ion yang pelajar perlu hafal secara teruslah, secara mentah. Dan mungkin jika pelajar kreatif boleh buat cara mnemonic, itu terserah kepada pelajar bagaimana untuk mengingati bilangan charge untuk ion-ion ini. Okay, jika pelajar menghafal ion-ion ini, maka ion-ion lain secara automatik adalah bercharge 2 positif. Selain daripada yang ini, charge mereka adalah 2 positif. Okey, apa-apa sahaja charge ion logam selain daripada yang kita hafal di sebelah kiri ini, kebanyakan yang lain adalah bercharge 2 positif. Okey, ada waktunya contoh beberapa ion daripada kumpulan logam peralihan yang bercharge selain daripada 2 positif. Tetapi untuk nama sebatian yang terbentuk daripada ion logam peralihan, logamnya itu disebut nilai nombor pengoksidaannya. Iaitu maksud saya, kalau ferrum 3 positif, pelajar tidak perlu risau kerana ferrum 3 positif akan disebut sebagai ferrum 3. Maka tahulah kita bahawa ini adalah ferrum 3 positif. Dan jika ianya adalah ferrum 2, maka namanya akan disebut ferrum 2. Ferrum 2 positif. Maksudnya ion ferrum 2 positif. Jadi kalau diberikan nama kepada pelajar ferrum 2 nitrat contohnya, maka kita tahu di sini bahawa ferrum yang dimaksudkan adalah ion ferrum 2 positif. Okey, jadi teknik untuk menghafal ion positif seperti yang saya sebut tadi sangat mudah, iaitu instead of pelajar hafal banyak-banyak ion secara mentah, kita telah kurangkan bilangan yang perlu dihafal secara mentah kepada 7 jenis ion. Jadi pelajar sila hafal 7 jenis ion ini sebagai ion positif, dan satu sahaja aluminium 3 positif. Lain daripada ion di sebelah kiri ini, selainnya adalah ion bercharge 2 positif. Dan jika ada pun ion yang tidak terdapat di sini, ia adalah ion daripada logam peralihan yang bercharge. Disebut seperti mana namanya, seperti ferrum 2, maka ion itu ferrum 2. Dan jika disebut ferrum 3, maka itu adalah bermaksud charge-nya 3 positif. Okey, jadi saya harap pelajar dapat faham bagaimana untuk menulis ion-ion yang bercharge positif. Contohnya, kalau disebut tuliskan ion simbol ataupun formula untuk ion zinc, maka ion zinc kerana tidak terdapat di sini, maka ia bercharge 2 positif. Okey, maksudnya jika pelajar jika kita ingin menulis ion zinc, kita semak dahulu dalam hafalan kita di sebelah kiri ini, tiada di sini, bermaksud ianya adalah ion bercharge 2 positif. Okey,
Okey, kalau kita nak tulis ion magnesium, maknanya magnesium tiada di sebelah kiri dalam hafalan kita, maka ia bercharge 2 positif. Kita ingin menulis ion kuprum, ion kuprum ataupun copper ion, dan untuk SPM, level SPM, dalam mana-mana aplikasi formula yang melibatkan kuprum, hanya kuprum 2 positif sahaja yang biasa ditanya. Walaupun kuprum juga ada logam palihan, mempunyai lebih daripada satu nombor peroksidan selain daripada Cu2 positif, ada Cu yang lain charge-nya. Tetapi yang ditanya dalam soalan adalah Cu2 positif. Jadi pelajar tak perlu risau dengan kuprum. Kuprum 2 positif adalah simbol untuk ion kuprum. Okey, selain daripada zinc, magnesium, kuprum, mungkin juga ion-ion lain. Yang ion-ion lain itu contohnya mangan. Mangan Mn. Ini adalah juga 2 positif. Okey. Okey, baiklah. Untuk ion negatif. Ion negatif tips untuk menghafal ion 2 positif lagi mudah daripada ini. Ini pun sesuatu yang saya pelajari daripada guru senior suatu masa dahulu. Ion positif, tak banyak ion positif, kebanyakannya ion negatif 1 ataupun negatif 2. Okey, jadi tak banyak ion negatif 3. Ion negatif 3 yang ada terlibat dalam silibus SPM pun setakat PO43 negatif, iaitu ion fosfat. Selain daripada ion fosfat, ion-ion lain yang negatif charge-nya adalah negatif 1 ataupun negatif 2. Okay, siapakah ion negatif 1 dan siapakah ion negatif 2? Okey, ion negatif 1. Okey, surprisingly, secara kebetulannya, ion negatif 1 adalah ion-ion yang jika kita tulis simbolnya ada bahagian yang lurus. Ada bahagian yang lurus. Contohnya, kalau kita tengok OH, dia ada lurus. Simbolnya lurus macam tu. Ini negatif. Okey, klorida, ion klorida ada lurus, negatif. Bila pelajar tulis formula itu dan formula itu ada lurus padanya, ada straight line dalam menulis hurufnya, itu ion tu bercharge negatif. Okay, tips ni boleh digunakan untuk membantu pelajar supaya tidak confuse bagaimana berapakah charge yang terdapat pada ion tersebut. Walaupun dia tak apply kepada semua ion, tapi insya-Allah setakat menjawab soalan SPM ini akan boleh membantu. Okey, bagaimana pula dengan ion 2 negatif? Okey, jika formulanya tidak ada lurus, contoh macam ion oksida, okey, itu bercharge 2 negatif. Ion sulfat SO4 2 negatif. Tiosulfat S2O3 2 negatif. Okey, ion-ion yang bulat-bulat ni charge-nya 2 negatif. Dan insya-Allah jika pelajar menggunakan tips ni, kebanyakan formula pelajar akan boleh tulis dengan betul. Dan walaupun tidak semua, kadang-kadang ada simbol yang tak berapa, contohnya CR2O7 okey, so bahagian lurus di sini ni kita kecualikanlah, sebab CR2O7 ni charge 2 negatif. Okey, alright, itu adalah tips untuk menghafal ion-ion negatif. Ion positif, kita hafal 7 ion yang mula-mula tu, hidrogen, lithium, natrium, kalium, okey, amonium, argentum, aluminium yang di sebelah kiri ni, no. So yang sini jika pelajar hafal, maka yang lain-lainnya adalah bercharge, yang lain-lainnya adalah bercharge 2 negatif. Okey, dan ion negatif pula pelajar tengok pada simbol. Kalau pelajar lukis ada bahagian yang lurus, maka charge-nya negatif. Jika tiada,
charge-nya negatif 2. Okey. Jadi kalau pelajar lihat pada buku teks, kalau kita tengok natrium, ini semua yang kita hafal tadi. Natrium, kalium, aluminium. Yang ni natrium, kalium, aluminium geng 7 ion tu lah. Geng 7 ion tu. Okey. Okey. Jadi kalau pada lihat, so hydronatrium yang sini, kalium yang nombor 4 ni, aluminium nombor 7. Jadi zinc tiada dalam kumpulan ion positif yang kita hafal, maka dia bercharge 2 positif. Magnesium pun tiada dalam senarai ion positif yang kita hafal, maka dia charge 2 positif. Baiklah. Kemudian kalau kita lihat ferrum 2, dia perlu bagi tahu ferrum tu sama ada 2 ataupun 3, maka ini kita tak perlu hafal. Kita hanya lihat pada nama saja. Ferrum 2, maka ferrum 2 positif. Ferrum 3, maka ferrum 3 positif. Dan kuprum, ion kuprum kalau pelajar lihat mesti 2 positif, sebab aplikasi kuprum dalam formula level SPM kebanyakan yang kita pakai dalam bentuk soalan adalah Cu2 positif sahaja. Okey, ion kalsium tak ada dalam ni, maka 2 positif. Ion argentum kita dah hafal, di kalangan kumpulan 7 ni ada nombor 6 ion argentum. Plumbum juga tiada dalam hafalan kita, maka 2 positif. Ion amonium ada hafalan kita nombor 5 ni, maka itu adalah cara kita nak menghafal ion positif. Okey, untuk anion seperti saya sebut tadi, ion oksida charge-nya 2 negatif kerana tiada bentuk lurus kan? Tiada bentuk lurus. Kalau ion klorida ada lurus itu, L kat belakang ni, maka negatif. Bromida pun negatif, iodida negatif, semua simbol-simbol ini ada bentuk lurus padanya, maka lurus itu kita kaitkan dengan nombor negatif 1. Ion hidroksida pun negatif 1. Ion karbonat, okey, simbol ion karbonat ni tiada langsung lurus padanya. CO3, kita tulis CO3 tu tak ada lurus. Jangan kecoh. Jangan pula nanti pelajar pergi lukis C macam tu C. Salah lah. Kalau ni memanglah ada lurus kan. Salah. Ni bukannya negatif. Okey, kalau C kita lukis, kalau C memang kita akan lukis bentuk yang rounded. CO3 2 negatif. Okey. Nitrat, ion nitrat N lurus negatif. Sulfat ini adalah bentuknya semua rounded 2 negatif. Ion fosfat ini adalah yang mula-mula saya bagi tahu tadi. Kalau pelajar lihat, ion fosfat adalah satu-satunya ion 3 negatif yang kita jumpa dalam kimia level SPM. Ion manganat, manganat M ada lurus kan, M ada lurus, jadi charge-nya adalah negatif. Okey, kemudian ion tiosulfat 2 negatif, sebab dia rounded semuanya kan. Dan kemudian ion dikromat, dikromat 6, charge-nya 2 negatif. Okey, ini yang saya sebut tadi, ada sikit pengecualian lah pada CR ni, walaupun kita nampak lurus kat sini tapi dia charge 2 negatif. Okey, so harapnya dengan menghafal charge-charge ni dengan betul, pelajar boleh menulis formula. Okey, menulis formula kimia. Contohnya lah, kalaulah pelajar diminta menulis formula magnesium klorida. Okey, kalau pelajar diminta menulis formula magnesium klorida. Jadi, apa yang pelajar perlu buat adalah pelajar perlu fikirkan apakah formula untuk magnesium ion, Mg2 positif. Okey, ini datang daripada hafalan lah. Okey, dan mengingati 2 positif itu secara yang saya sebut tadi, dia tidak tergolong dalam 7 senarai ion kita hafal secara mentah, maka dia bercharge 2 positif. Klorida charge negatif sebab ada lurus kat situ kan. Jadi untuk menulis
sebatian ion, formula sebatian ion yang terbentuk, mungkin pelajar mempelajari di sekolah dengan cara menukarkan perkali pada charge itu, iaitu maka formula akan jadi Mg Cl2 sebegitu. Okey, sebab 2 ni kita transfer mai sini, ni 1 mai transfer sini. Tapi suka untuk saya ingatkan sekali lagi bahawa selain daripada cara ini, pelajar juga patut faham satu lagi cara, iaitu sebenarnya apabila sebatian ion terbentuk, bilangan charge yang berbeza itu akan membuatkan sebatian yang kita tulis di akhirnya itu sentiasa meneutralkan antara satu sama lain. Maksud saya adalah, maksudnya macam ni, kalaulah magnesium tu bercharge 2 positif, supaya magnesium tu neutral, klorida perlu ada 2 supaya charge-nya sebanding dengan 2 positif. Sebab klorida, satu ion klorida hanya membawa satu charge negatif. Jadi maka di sini klorida perlu ada 2 ion klorida supaya dapat meneutralkan satu ion magnesium. Okey, jadi total ion yang terlibat untuk klorida adalah 2. Okey. Alright. Sebab itulah kalau kita ada ion seperti natrium dan klorida, kita hanya perlukan satu natrium dan satu ion klorida untuk membentuk sebatian natrium klorida. Dan jika kita ada, kalau kita nak buat formula, contohnya magnesium oksida, maka kita perlukan, walaupun magnesium 2 positif, oksida 2 negatif, kita hanya perlukan satu magnesium dan satu oksida kerana charge kedua-duanya adalah setara. Maka cukup satu ion magnesium, satu ion oksida yang dapat meneutralkan antara satu sama lain. Ini adalah prinsip ini dipelajari dalam ikatan kimia, di mana untuk menjadi oktet, magnesium melepaskan 2 elektron. Jadi dapat ion 2 positif, satu magnesium cukup untuk memberikan elektron kepada oksigen menjadi oktet. Okey, jadi maksudnya di sini adalah selain daripada pelajar ingat untuk menyilangkan, mensilangkan nombor itu, faham juga bahawa kita menulis formula yang terbentuk adalah berdasarkan ion-ion yang di akhirnya akan menjadikan sebatian itu neutral secara bukan neutral hilang charge macam tu, tapi dari segi nombor itu totalnya adalah kosong. Bilangan charge total, net charge-nya kosong. Okey. Kosong kerana setiap nombor ini telah offset. 2 positif tolak 2 negatif, kosong lah. Kalau 1 positif, 1 negatif pun dah sekali totalnya kosong. Ini akan lebih jelas jika pelajar mempelajari dalam bab redox, pengoksidaan dan penurunan. Okey, ada kala waktunya lebih mudah kita silangkan. Contohnya kalau kita buat formula aluminium oksida. Okey. Aluminium bercharge 3 positif, oksida bercharge 2 negatif. Jadi lebih kalau kita seimbangkan dari segi charge, kita akan dapati O2 negatif itu charge yang kurang, 3 positif lebih charge yang lebih besar, maka kita perlukan O2 negatif tambahan. Tetapi O2 tambahan akan menyebabkan aluminium pula yang kurang charge untuk seimbangkan ion negatif, maka kita kena tambah pula aluminium satu lagi. Jadi sekarang ni 6 berbalas 4, 6 positif berbalas 4 negatif, maka aluminium pula yang terlebih, oksida itu kurang, maka kita tambah lagi oksida di sebelah kiri ini supaya setanding dengan aluminium. Jadi kita dapati di sini formulanya Al
2, sekarang ada 2 Al, 1, 2 dan 3O. Jadi formulanya Al2O3. Jika aluminium ini lebih mudah kita hilangkanlah. Charge itu hilangkan Al3 positif, O2 negatif, Al2O3. Okey, jadi kedua-dua cara itu dengan silangkan ataupun dengan menyeimbangkan charge itu dua-duanya diperlukan supaya pelajar dapat kefahaman yang lengkap. Okey. Itu adalah bagaimana kita menulis formula untuk sebatian ion. Okey, terakhir sebelum kita tengok bagaimana nak tulis formula sebatian kovalen, suka saya nak ingatkan bahawa pelajar perlu faham, contohnya kalau kita tulis formula aluminium hidroksida. Okey. Jadi dengan cara menyilangkan charge, kadang-kadang pelajar boleh terkeliru. Oleh kerana pelajar menghilangkan charge, dia akan tulis AlOH3. Di mana cara ini, di mana pelajar menulis AlOH3 ini, kalau formula ditulis sebegini, formula itu salah. Kerana apa? Kerana OH yang cukup untuk meneutralkan Al adalah sebanyak 3. Maksud saya seperti kita belajar tadi, Al3 positif, kita perlukan 3 charge, 3 ion OH. Maka ini akan menyeimbangkan charge Al3 positif. Maka oleh itu formula yang sepatutnya adalah Al kurungan OH3, supaya kita dapat tunjukkan OH itu sebenarnya ada 3. Bukannya H sahaja, ni H sahaja yang 3. Okey, jadi pastikan pelajar tahu bila nak letak kurungan. No? Dan kalau kita buat formula contohnya aluminium klorida, okey, formulanya AlCl3. Kerana apa? Kerana aluminium Al3 positif, Cl minus. Okey, jadi kita 3 di sini tiada kurungan. Walaupun ada dua huruf, tetapi dua-dua huruf adalah elemen yang sama. Klorin menggunakan 2 huruf untuk menulis simbol klorin tersebut, so Cl. Berbanding dengan tadi, OH ini ada 2 unsur. 2 unsur. Yang klorin di sini pula 1 unsur sahaja, iaitu klorin. Ni 1 unsur klorin, tapi sini ada 2 unsur. That's why kita pakai kurungan dengan OH ni. Sebab apa? Dengan OH ni kita ada kurungan. Kerana 3 ni untuk kedua-dua unsur. Manakala untuk Cl, untuk Cl kita tak perlu tak kurungan kerana 3 ini sememangnya adalah milik klorin. Okay, iaitu 1 unsur sahaja. Okey, itu adalah bagaimana kita menulis sebatian formula sebatian ionik. Okey, untuk menulis formula sebatian kovalen, lebih mudah pelajar menghafal sebatian kovalen tu dengan cara memahami nama yang diberikan. Contohnya lah, kalau kita bagi nama karbon dioksida, ini bermaksud formulanya terdapat karbon dan oksigen, di mana D ini bermaksud 2. Okey, maka kita tulis formula karbon dioksida lah. Macam tu juga dengan yang lain-lain, contohnya sulfur dioksida. Jadi formulanya SO2. Dan yang lain contoh sebatian kovalen yang paling glamour, mungkin air lah. Air, saya rasa orang tak belajar kimia pun dia tahu H2O. Okey. Itu adalah formula untuk sebatian kovalen. Tetapi ada beberapa sebatian kovalen yang kalau pelajar tak faham, pelajar silap tulis. Contohnya, apakah formula untuk beberapa gas yang saya tulis di hadapan ni? Okey.
Jadi formula-formula untuk gas ni kalau disebut di dalam soalan, kita tak boleh tulis sebagai monoatom. Tak boleh ditulis sebagai monoatom. Kita mesti tulis dia sebagai duiatom. Itu formulanya. Dan termasuklah kumpulan 17, contohnya gas klorin ataupun air klorin, Cl2. Okay, kebanyakan gas yang wujud dalam bentuk unsur adalah gas secara duiatom, yang wujud secara duiatom. Kerana jika wujud sebagai monoatom, gas-gas ini mempunyai susunan elektron yang bukan oktet. Jadi mereka tidak akan wujud secara monoatom. Kebanyakan gas yang berbentuk unsur, iaitu dia hanya mempunyai satu jenis unsur seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, klorin. Mereka ini wujud dalam duiatom. Jadi fahamkan begitu, maka formulanya H2O2N2Cl2. Dan kumpulan 18, gas-gas kumpulan 18 semuanya adalah wujud secara monoatom. Seperti yang pelajar belajar dalam bab jadual berkala unsur, kumpulan 18 mempunyai susunan elektron oktet yang stabil, maka mereka tidak melepaskan, menerima atau berkongsi elektron. Okay, itu adalah secara ringkas bagaimana kita nak tulis formula sebatian kovalen. Dan sebatian kovalen sebenarnya banyak. Dan jika pelajar pelajari dalam bab sebatian karbon pun ada banyak hidrokarbon ataupun bukan hidrokarbon yang pelajar kena tulis formula kimianya, formula molekulnya. Dan formula-formula molekul ini kita tak boleh tulis dengan cara menghafal charge ataupun ada satu sistem untuk kita hafal formula-formula ini, melainkan kita tahu berapa atom berikat dengan berapa atom yang lain. Dan setelah kita tahu atom-atom yang berikat itu, then kita boleh tulis formulanya. Jadi sebab tu kalau untuk tulis sebatian kovalen, pelajar lebih baik pelajar faham dulu sebatian kovalen ringkas. Sebatian kovalen ringkas ni pelajar hafal terus berdasarkan namanya. Ataupun jika ia adalah unsur, maka kita tulis dia sebagai molekul duiatom. Okey, dan natijahnya adalah bila disebut tindak balas tertentu, pelajar boleh menulis formula persamaan kimia. Contohnya lah, jika pelajar berjumpa dengan soalan yang contohnya ditulis sebagai logam, contohnya lah logam magnesium bertindak balas dengan gas oksigen dan menghasilkan magnesium oksida Jadi bila pelajar menulis formula tu, pelajar akan fahamkan soalan. Logam magnesium itu kita tulis Mg macam tu. Jadi magnesium yang kita tulis ni, mana-mana logam kita tulis simbolnya sahaja. Simbolnya sahaja. Bermaksud logam-logam ini tidak wujud dalam bentuk sebatian. Dia adalah dalam bentuk unsur. Dan walaupun dalam bentuk unsur, dia tak macam dengan bukan logam tadi yang duiatom. Sebab pepejar logam adalah dalam bentuk yang elemental ini, mereka reaktif. Jadi sebab mereka bukan oktet. Jadi sebab itulah magnesium ni boleh bertindak balas dengan oksigen. Jadi oksigen ini adalah molekul duiatom. Ingat sebut sebatian kovalen tadi, kalau dia unsur kita tulis dia duiatom. Dan bila dia terbentuk, maka hasilnya adalah sebatian ionik antara magnesium dan oksigen. Maka kita kena fikirkan ion magnesium, fikirkan di luar. Jangan tulis di hasilnya, fikirkan di luar. Dalam pemikiran kita kena bayangkan magnesium itu bercharge 2 positif, oksigen bercharge 2 negatif, so mempunyai bilangan charge yang setara, maka sebatian yang terbentuk adalah MgO.
Okey, itu cara kita menulis formula kimia untuk tindak balas yang berkenaan lah. Dan kalau jangan risau dengan nombor-nombor ini, contohnya lah kalau ada yang bertanya mengapakah oksigen di sini mempunyai 2 atom, di sini 1, itu adalah kerana kita belum seimbangkan persamaan kita. Jadi kita seimbangkan persamaan, bilangan 2 ini kita letakkan 2 di hadapan. Dan 2 di hadapan ini menunjukkan magnesium juga mempunyai 2 atom, maka kita letak 2 juga di hadapan. Jadi ini telah persamaan kimia kita telah seimbang, dan bila seimbang dia menunjukkan nisbah bahan tindak balas dan hasil tindak balas yang terbentuk nisbahnya. Contohnya kalau kita baca persamaan ni, 2 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol oksigen menghasilkan 2 mol magnesium oksida. Okey, jadi setakat dulu tips bagaimana kita nak menulis persamaan kimia. Diharap pelajar dapat memanfaatkan tips-tips yang diberikan. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.